Kita tidak mengharapkan sesuatu yang tak mampu ataupun tidak bersedia apa yang kerajaan buat. Saya lebih menekankan di depan Allah SWT, malaikat akan bertanya pada saya, apa yang saya mampu buat untuk membantu perjuangan Palestin, dan saya tidak tahu apakah mereka akan bertanya kepada kerajaan. Okey? Anda semua tanyakan pada diri apa yang anda boleh sumbangkan untuk perjuangan Palestin. Kerajaan bantu tak bantu itu perkara kedua, kan? Perkara pertama, tanyakan pada diri sendiri dulu, apa sumbangan kita sebagai seorang Muslim, akidah seperjuangan persaudaraan dan sebagainya. Sebagai seorang manusia, apa yang kita buat? Saya boleh berikan jawapan mudah begini. Anda semua tahu dan benda ini telah menjadi rekod dalam sejarah. Masyarakat Patani, mereka pernah mendapat bantuan daripada kerajaan Malaysia secara yang tidak resmi. Masyarakat Filipin juga mendapat bantuan daripada kerajaan Malaysia secara tidak resmi. So, kerajaan dia lebih senang mewakilkan pada NGO untuk melakukan, walaupun sepatutnya kalau kerajaan buat lebih, impaknya lebih besar. Tapi oleh kerana kerajaan dah mengatakan bahawa NGO buatlah apa yang anda nak buat, bagi saya itu dah cukup baik. Dan Alhamdulillah Aqsa Sharif dan bersama NGO lain telah menggerakkan isu ini, dan benda yang kerajaan boleh buat, dia patut buat. Benda yang kami patut buat, kami sebagai NGO buat. Yang penting kita jadikan ini amalan untuk bekalan kita ke akhirat, dan kita tidak ni. Baik, oleh kerana nama kami Aqsa Sharif yang khusus tentang perjuangan Palestin, oleh kerana Viva Palestin itu adalah merupakan badan yang memang khas untuk haluan Palestin, organisasi itu berdaftar untuk Palestin, maka fokus kerja kami ialah isu-isu Palestin. Adapun isu-isu sosial, isu dakwah dan sebagainya, terdapat NGO lain yang memainkan peranan. Kami fokus kepada isu Palestin. Adapun isu sosial, banyak pertubuhan dakwah yang ada, ABIN-nya, dengan JIM-nya, dengan IKRAM-nya, dengan bermacam-macam NGO lain yang memainkan peranan untuk dakwah seperti itu, untuk membantu menyelesaikan masalah sosial. Kami NGO Palestin, maka isu kami, tenaga kami, segala-galanya, dan inilah yang dipanggil pengagihan kerja dalam bahasa yang tepat, amal jama'i. Yang ini buat kerja ni, yang buat kerja ni, kita tak macam main ikan main bola cara ikan bilis. Bola tu kejar ramai ke bola. Oh, back pada ramai balik macam tu. Kita ada posisi masing-masing. Dalam hadis itu mengatakan, hendaklah kita menjaga penjuru masing-masing. Saya menjaga penjuru Palestin, dan Alhamdulillah ada banyak NGO yang menjaga penjuru. Sebab apa? Isu Palestin terlalu besar dan kita perlukan NGO yang banyak. Viva Palestin ada kepakaran tertentu, Aqsa Sharif ada ahluan Palestin yang masing-masing membahagi kerja masing-masing dalam isu Palestin. NGO lain, tubuhan lain, mereka ada tugas. Itu soalan dari Fazul Hamid dan soalan dari Nur Hafizah. Senarai atas kapal itu memang kalau anda tengok dalam video yang saya juga ada bawa, tapi saya tidak tayangkan tadi dalam YouTube dan sebagainya, dan saya percaya rakan-rakan daripada Amir akan membantu anda membekalkan mengikut lokaliti ataupun universiti ataupun apa yang dikatakan kawasan masing-masing. Saya akan bekalkan dan mereka akan bantu untuk menyampaikan pada anda dan bentuk-bentuk yang tertentu. Dalam kapal itu salah seorang daripada 15 orang itu warga Kanada, tapi dia banyak di Australia yang kat Bangga dalam video itu. Kalau tengok dia akan ditunjukkan ini senarai-senarai targeted. Cuma maklumatnya tak tepat. Kenapa saya kata tak tepat? Dalam senarai itu sekurang-kurangnya ada 2 orang yang targeted, iaitu Raif Salah, Syekh Raif Salah itu sendiri, dan juga Padri itu. Padri itu juga targeted dalam senarai itu. Tetapi kedua-duanya dipenjarakan bersama dengan saya, dan setiap kali komando datang kepada kami, dia tidak terus tembak. Kalau nak tembak, dia boleh tembak, tapi dia tak tembak. Berarti maklumat daripada lelaki itu bagi saya tak tepat lah. Dan 9 orang nama itu tak semua ada dalam senarai itu. 9 itu dia tembak secara random. So salah seorang daripada yang ditembak itu 9 orang yang syahid pada jalan Allah SWT. Dan sebagaimana yang barangkali anda dengar, ketika dia tembak pecah di kepala, dia tercungap-cungap lagi. Ketika itu isteri dia ada dalam kapal itu. Isteri dia merayu-rayu pada suami, janganlah mati, jangan meraung-raung kan. Doktor mentera berkata, suami kamu akan syahid pada jalan Allah. Tiba-tiba dia berhenti menangis. Dan apabila lelaki itu
menghembuskan nafas yang terakhir. Dan bila doktor mesahkan, puan orang Turki, puan suami anda telah syahid oleh Allah, tiba-tiba dia berhenti menangis, dia lapkan air mata, dia tersenyum, dia mengatakan, aku bersyukur pada Allah, aku terlupa. Sebaik-baik saja aku dinikahkan kira-kira 10 tahun yang lalu, suamiku pernah menyebutkan kepadaku yang dia nak mati syahid. Rupa-rupanya aku dapat menyaksikan syahidnya suami aku di atas kapal ini. Okey, jadi saya nak tunjukkan bahawa ketika dia nazak, tercungap-cungap, isterinya menangis. Tetapi bila suaminya diisytiharkan mati dan syahid, dia tersenyum dan gembira kerana doa suaminya dimakbulkan. Dan doktor yang maut jenazah itu, doktor Malaysia, dan dia kata tiba-tiba dia terhirup bau yang sangat wangi yang tidak boleh dilupakan, keluar daripada peluh dan tubuh lelaki yang dia bau itu, dan ditutup dan dia sempat cium, dan memang baunya sesuatu yang sangat harum yang tak boleh dilupakan. Peristiwa ini biasa berlaku di Gaza. Teman-teman yang bertugas ketika bom meletup di hospital, ketika urus jenazah, mereka juga tiba-tiba bau wangi dan tanya pada nurse, bau apa ni? Dia kata, doktor bau juga? Ya, saya bau juga. Ini biasa di sini. Kalau ada orang mati, keluarlah bau sewangi ini. Dia kata. Maknanya dapat menyaksikan bau para syuhada yang mati bukan kerana kepentingan diri, tapi kerana agama dan kerana, saya katakan, keikhlasan dia dalam isu kemanusiaan. Jadi inilah gambaran yang saya nak tunjukkan, dan semoga saya terjawab semua soalan-soalan yang dikemukakan. Bagi Aqsa Sharif, kami akan terus bekerjasama dengan NGO-NGO lain, dan seperti yang saya katakan bahawa banyak aktiviti Palestin yang boleh anda beri sumbangkan. Aqsa Sharif memperkenalkan skim anak yatim, contohnya anda boleh kempen kepada saudara anda, buka website kami. Anda dikira sebagai pejuang, man jahaza wazian faqad waza. Barang siapa yang menyediakan, melengkapkan seorang pejuang, dia adalah pejuang, tidak kurang sedikit. Kami telah menyenaraikan senarai anak-anak yatim di bumi Palestin, di Gaza maupun di tepi barat, dan senarai-senarai itu kita komputeriskan dia, bagi nombor, ambil gambar dia, dan kemudian kita tawarkan di Malaysia, dan masyarakat Malaysia menanggung seorang anak yatim dengan kadar RM170 sahaja dengan online dan membuat pembayaran. Anak yatim itu akan ditanggung oleh sponsor tadi. Ulang, kita targetkan kalau boleh setahun, tapi ada yang bayarannya sebulan sekali, tapi ada yang bayar complete set setahun, ada yang 2 tahun, dan anak itu akan membesar di bawah tanggungan penderma bulanan yang saya katakan RM170 tadi. Dan juga Aqsa Sharif juga memperkenalkan projek membantu keluarga. Oleh kerana keluarga yang terlalu besar, kami pecahkan pada unit-unit kecil. Maknanya kita tanggung satu unit lebih kurang RM45 saja, $15, dan kumpulan ramai-ramai kita key-in-kan dalam satu database, dan cukup $650 sebulan. Kita akan tanggung satu keluarga yang menghadapi 6 orang anak, 7 orang anak. Bapa mereka telah dibunuh ataupun bapa mereka dipenjarakan, tinggallah keluarga anak tanpa pembiayaan. Aqsa Sharif mengambil satu keluarga untuk jadikan keluarga angkat di Malaysia. Dan alhamdulillah dalam tempoh 6 bulan, Aqsa Sharif telah mendapat 400 sponsor, berarti menanggung 400 anak yatim. Kalau anda ada duit, bukalah website kami, isilah borang itu online dan bank in kepada kami. Dan kalau anda tak ada duit, maklumkanlah kepada ayah anda yang kaya, mak anda, bapa saudara anda, jiran anda, bakal bapa mentua anda, ya. Beritahu kepada mereka kita ada projek-projek seperti itu. Dan seperti saya katakan, anda dijemput untuk melanggan Facebook Aqsa Sharif, dan juga sentiasa buka website kami kerana dalamnya penuh dengan maklumat-maklumat tentang Palestin, dan kami akan tingkat kepada sumber-sumber tertentu. Yang penting kami mengharapkan isu Palestin ini menjadi isu nasional. Selepas kami menjadikan dia isu internasional, dia menjadi isu nasional. Semua rakyat Malaysia kita nak begitu, dan khususnya bagi Muslim, ia adalah merupakan tanggungjawab akidah. Kerana kita beriman pada Allah, kita adalah dianggap tidak lengkap kalau kita tidak membantu perjuangan ini. Moga-moga dengan kekuatan iman,
Bila persiapan anda perlu balik, anda perlu pastikan diri anda bergabung dengan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, yang akhirnya menyediakan diri anda untuk menjadi warga yang apabila anda bekerja esok balik, anda ada masa untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala dan ada masa untuk akhirat di samping anda melaju dalam percaya anda. Saya bagi pihak Asosiasi mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada anda Jepun yang telah mengundang kami, dan kami berbangga dapat bertemu dengan anda. Semoga ia bukan pertemuan yang terakhir. Kalau kita berpisah di sini, sekurang-kurangnya akhirnya nanti kita akan bertemu lagi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menerima amalan dan permohonan kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.